Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera serta selamat sejahtera kepada anak-anak murid cikgu. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di hari ini. InsyaAllah cikgu akan bukan menyambung, cikgu mengulang kembali pelajaran kita yang pada minggu lepas kita belajar tapi terputus di tengah jalan. Tu cikgu minta maaf atas kesilapan teknikal, tiba-tiba internet terputus di tengah jalan. Jadi kita tak dapat, kita cuma dapat separuh aja, yang separuh lagi tiba-tiba sunyi kan. Satu lagi kita pun tak tahu kenapa perkara tu berlaku. Tapi kita redalah dengan keadaan yang berlaku itu. Dan hari ini cikgu mengulang kembali subjek minggu lepas di bawah tajuk sistem ekonomi. Sistem ekonomi. Okay. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, eloklah kita berdoa. Yang Islam berdoa seperti cikgu, yang agama selain daripada Islam boleh berdoa di dalam agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, cikgu proceed terus dekat present yang dekat PowerPoint. Semoga kita nampak apa yang sepatutnya kita sambung pada minggu lepas yang terputus. Baik, kita tengok. Sekejap dia tak keluar lagi. So cikgu terpaksa buka balik. Sekejap ya, anak-anak sekalian, sekejap. Okay, dah keluar. Okay. Alright. Kita share. Baik. Cikgu mengharapkan kamu semua nampak. Okay, kita akan mengulang kaji berkaitan dengan sistem ekonomi. Lebih kurang dekat dalam buku kita bab 1 tingkatan 4 ni, sistem ekonomi ni merupakan bab yang terakhir lah sebelum kita masuk bab kedua. Okey, sistem ekonomi. Apa yang ditanya di dalam SPM kebiasaannya, salah satunya ditanya berkaitan dengan ciri-ciri sistem tersebut. Secara umumnya kelas kita, cikgu ulang balik, secara umumnya sistem ekonomi dunia ni dia ada 4, tapi yang dibuat perbandingan adalah 3 saja, iaitu sistem ekonomi pasaran bebas, sistem ekonomi berpusat dan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi Islam terkeluar daripada perbandingan sebab keunikan ciri-ciri sistem Islam tersebut, kan. Jadi dia tidak boleh diperbandingkan oleh ketiga-tiga sistem yang kita akan pelajari pada hari ini. Sistem ekonomi Islam kita akan sentuh pada kelas yang akan datang. Baik, kita tengok sistem ekonomi. Okey, sistem ekonomi yang pertama. Minta maaf kelas. Di dalam perbandingan, di dalam kriteria asas perbandingan, setiap sistem ekonomi itu dibezakan ataupun dibandingkan dengan 4 ciri-ciri tersebut, iaitu pemilikan faktor pengeluaran, yang kedua penentu kehendak, yang ketiga pembuat pilihan, yang keempat contoh negara yang mengamalkan sistem ekonomi tersebut. Jadi kita tengok satu persatu. Apakah dia pemilikan faktor pengeluaran? Pemilikan faktor pengeluaran, apa dia? Dia membandingkan apa dalam ciri-ciri asas tersebut? Okey, dia membandingkan atau mengkaji siapakah pemilik faktor pengeluaran, sama ada individu, pihak swasta atau kerajaan yang bebas memiliki faktor pengeluaran. Secara umumnya kelas, seperti apa yang kita dah pelajari pada awal-awal tahun hari itu ataupun awal-awal kelas hari itu, pemilikan faktor pengeluaran ini dia punya sifatnya terhad. Contohnya tanah, modal, usahawan, buruh. Okey, 4 tu merupakan faktor pengeluaran. Kan 4 yang tadi cikgu cakap tadi tu merupakan faktor
pengeluaran. Okey, dalam sistem ekonomi yang tiga yang kita akan perbandingkan nanti, okey, dia mengkaji pemilikan faktor pengeluaran ni, yang pertama, dia membezakan sama ada sebuah sistem ekonomi tersebut bebas dimiliki oleh individu atau pihak swasta, ataupun pemilikan faktor pengeluaran itu dimiliki hanya kerajaan sahaja, ataupun pemilikan faktor pengeluaran itu dimiliki sama ada pihak luar ataupun individu, ataupun percampuran antara swasta, individu dan kerajaan. Jadi ketiga-tiga asas ini, untuk asas yang pertama ini menjadi ciri-ciri asas yang pertama untuk setiap sistem ekonomi. Okey, yang kedua, penentu kehendak. Okey, penentu kehendak ni apa? Penentu kehendak ni mengkaji siapakah yang berhak dalam membuat keputusan ekonomi untuk menyelesaikan masalah asas ekonomi, iaitu apa, berapa, bagaimana dan untuk siapa dikeluarkan. Kan? Okey, dalam penentu kehendak, contoh cikgu ambil satu contoh, berapa dalam persoalan penyelesaian masalah, kan, kita ada belajar apa barang yang tidak dikeluarkan. Okay, ada sesebuah negara ataupun sesebuah negara yang mengamalkan sesebuah sistem ekonomi, ada sistem ekonomi yang membenarkan setiap orang itu berhak menentukan penentu kehendak dia. Maknanya contoh dia nak keluarkan barang Adidas, kan, barang Adidas. Okey, kalau sistem ekonomi pasaran bebas, orang tu ada duit banyak, dia bebas untuk mengeluarkan barang ekonomi tersebut, yang tadi yang cikgu cakap, barang Adidas tadi, barang sukan Adidas tadi. Namun ada sesebuah ekonomi yang barang itu keputusannya dikeluarkan oleh kerajaan sendiri. Contohnya sistem ekonomi berpusat. Sistem ekonomi berpusat, dia tidak boleh senang-senang saja dia nak keluarkan barang, bergantung kepada keputusan kerajaan melalui badan perancang pusat dia. Kan, contohnya macam negara Korea Utara, kan, Korea Utara nak keluarkan barang, dia tak boleh, walaupun orang tu banyak duit, tapi segala keputusan itu di atas penentu kehendak kerajaan. Alright, ketiga, pembuat pilihan. Apa pembuat pilihan ni? Ada merujuk kepada kebebasan individu dalam membuat pilihan terhadap barangan dan jenis pekerjaan, ataupun kebebasan pengeluar dalam pemilikan dan penggunaan faktor pengeluaran serta pemilihan cara pengeluaran. Faham kan? Ya, ini jelas. Dia nyatakan merujuk kepada kebebasan individu. Contohnya individu nak beli barang tu. So, dia ada setengah sistem ekonomi, dia membenarkan individu membeli barang itu. Contohnya macam dekat UK dan Malaysia, kan, kita bebas beli beras, kita bebas beli kereta apa pun sekalipun. Ada negara-negara kita tak ada kebebasan untuk membeli. Contoh sistem ekonomi berpusat. Kan, sebab apa? Sebab kerajaan telah menentukan corak membuat pilihan terhadap individu dan juga syarikat tersebut. Akhir sekali, kita membuat perbandingan daripada contoh negara. Okey. Setiap negara mengamalkan sistem ekonomi yang berbeza-beza. Jadi contoh negara-negara tersebut menjadi perbandingan dalam asas kriteria perbandingan sistem ekonomi. Alright, kelas. Cikgu mengharapkan buat masa ini kamu semua alert dan faham apa yang cikgu sampaikan. Andai tak faham, kamu boleh PM cikgu melalui WhatsApp, tapi janganlah tanya yang mengarut, jangan tanya bab ekonomi saja, cikgu akan menjawab, insya-Allah. Okey, yang pertama, sistem ekonomi pasaran bebas. Kita tengok pemilikan faktor pengeluaran. Okey, pemilikan faktor pengeluaran seperti yang cikgu nyatakan tadi, asas yang pertama dalam perbandingan sistem ekonomi merupakan pemilikan faktor pengeluaran. Cikgu pun dah jelaskan apakah faktor pengeluaran ini. Okey, bawah sistem ekonomi pasaran bebas, individu dan pihak swasta bebas memiliki faktor pengeluaran seperti tanah, buruh, modal dan usahawan. Individu dan swasta juga bebas mengguna dan mengubah faktor pengeluaran. Jadi, kerajaan tak campur tangan, tapi menetapkan undang-undang dan peraturan kepada individu dan pihak swasta. Contoh, cikgu bagi satu contoh.
di bawah sistem ekonomi pasaran bebas ni negara Amerika Syarikat. Cikgu bagi satu contoh. Contohnya andai kata dekat kita duduk dekat Amerika Syarikat. Tiba-tiba kita buat pertanian dekat belakang rumah, kita cangkul, buat aktiviti pertanian lah, mencangkul, mengorek tanah, menanam pokok dan sebagainya. Tiba-tiba tengah sedang kita korek tu, tiba-tiba minyak mentah keluar daripada pusat bumi ataupun tanah yang terletak di dalam tanah rumah kita tu. Seandainya kita duduk dekat Amerika Syarikat ataupun seandainya kita duduk dekat negara yang mengamalkan sistem ekonomi pasaran bebas, kita boleh mengusahakan minyak mentah tadi, kan, sehinggalah kita mendapat keuntungan kita 100%. Pihak kerajaan tak campur tangan berkaitan. Maksudnya kalau kamu jumpa emas ke dan sebagainya, itu hak milik kamu. Pihak kerajaan tak campur tangan. Tapi pihak kerajaan hanya menetapkan undang-undang dan peraturan kepada individu tersebut dan pihak swasta. Maksudnya dia tak campur tangan lah. Maknanya kalau jumpa harta dekat properti kamu, maka dia menjadi hak milik kamu. Jadi pemilikan faktor pengeluaran tu bebas kalau di bawah sistem ekonomi pasaran bebas. Okey, yang kedua, penentu kehendak. Okey, penentu kehendak ni macam mana? Pengguna dan pihak pengeluar bebas membuat keputusan ekonomi. Apa yang hendak dikeluarkan, berapa yang hendak dikeluarkan, bagaimana hendak dikeluarkan, untuk siapa dikeluarkan. Selain daripada itu, pengguna bebas memilih kerana mereka mempunyai kuasa beli atau kemampuan untuk membeli. Pengeluar pula bebas memperuntukkan faktor pengeluaran dan bersaing dalam mengeluarkan barang untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Maksudnya macam mana? Maksudnya pengguna kita lah dan pengeluar bebas menentukan apa sahaja dalam penentu kehendak. Makanya contoh, kalau apa yang hendak dikeluarkan, kita ambil kepada syarikat swasta yang mengamalkan, yang dia terletak dalam negara yang mengamalkan sistem ekonomi bebas. Kan? Pengeluar, dia bebas. Dia nak keluarkan barang apa yang nak dikeluarkan, bebas. Suka hatilah. Kan? Lepas tu berapa yang nak dikeluarkan? Dia nak keluarkan semaksimum mungkin, nak keluarkan dengan kemampuan dia, itu pun bebas. Bagaimana dia nak gunakan teknologi paling canggih ataupun dia nak menggunakan teknik buruh seramai mungkin, kan, pun bebas. Untuk siapa dikeluarkan, tak kira lah dia nak untuk keluarkan, untuk siapa pun dikeluarkan, segala-galanya bebas. Manakala pengguna pula, dia bebas nak pilih, sebab selagi mana dia ada duit yang banyak ataupun dia mempunyai kemampuan untuk membeli barang, jadi dia boleh menjalankan kuasa beli secara maksimum. Jadi kedua-duanya apa? Kalau pengguna dekat sistem ekonomi pasaran bebas, dia tujuannya memaksimumkan kepuasan, kan, manakala pengeluar memaksimumkan keuntungan. Okey, seterusnya membuat keputusan. Tadi kita berkongsi tentang penentu kehendak. Yang ini pembuat keputusan. Buat keputusan seperti cikgu cakap tadi lah, sama ada dia nak beli barang A atau barang B. Syarikat nak menggunakan teknik pengeluaran A ataupun B, kan. Jadi kalau di bawah sistem ekonomi pasaran bebas, individu bebas dalam buat pilihan terhadap barang yang nak dibeli. Tak ada sekatan daripada kerajaan maupun orang lain, tak ada. Manakala pengeluar pula bebas dalam pemilikan dan penggunaan faktor pengeluaran. Jadi pengeluar pula dia bebas, dia nak memiliki atau menggunakan faktor pengeluaran janji dapat memaksimumkan keuntungan. Kan? Jadi kedua-duanya antara firma, pengeluar firma, individu, dia bebas. Kan? Pengeluar pula bebas memilih teknik pengeluaran yang paling yang disukai. Janji dia dapat, dia keluarkan barang tu dalam keadaan dia meminimumkan kos tapi memaksimumkan keuntungan. Jadi segala-galanya bebas lah, tiada sekatan daripada kerajaan. Contohnya apa? Negara Amerika Syarikat dan Hong Kong. Jadi besok bila ditanya soalan dalam SPM, kamu boleh nyatakanlah benda ni. Kan? Okey, yang kedua, sistem ekonomi perancangan pusat. Ini kontra kepada sistem ekonomi pasaran bebas. Dia kontra, maksudnya dia ni lawan kepada sistem ekonomi pasaran bebas. Iaitu apa? Sistem ekonomi perancangan pusat. Okey, kita tengok dari segi pemilikan faktor pengeluaran. Individu dan pihak swasta tidak mempunyai kebebasan memiliki faktor pengeluaran seperti tanah, buruh, modal dan usahawan. Tak ada kebebasan.
Jadi segala-galanya ditentukan oleh kerajaan. Kerajaan yang ini. Contoh dia jumpa tanah, kerajaan punya. Tanah yang dia duduk kat rumah tu, kerajaan punya. Apa lagi? Itu sebab kalau dekat negara-negara sistem ekonomi perancangan pusat ni, kebanyakannya dia lebih cenderung kepada sistem ketenteraan. Kan? Jadi orang ni boleh dikerah tiba-tiba jadi tentera. Sebab apa? Sebab manusia itu sendiri milik kerajaan bagi sistem ekonomi perancangan pusat ni. Itu sebab individu dan pihak swasta tidak mempunyai kebiasaan, tetapi segala faktor pengeluaran ini dimiliki secara mutlak oleh kerajaan. Alright, seterusnya penentu kehendak. Semua keputusan ekonomi yang melibatkan apa, berapa, bagaimana, untuk siapa dibuat oleh kerajaan melalui badan perancangan pusat mereka yang telah mereka bina, yang mereka wujudkan. Jadi segala-gala keputusan ekonomi ditentukan oleh kerajaan. Kan? Jadi badan perancangan pusat ni untuk apa? Dia ni merancang dan mengawal peruntukan faktor pengeluaran serta corak agian barang dan perkhidmatan kepada masyarakat. Jadi dia punya badan perancangan pusat ni yang mengawal, dia mengagihkan corak agihan barang. Maknanya barang tu dibagi ada cerita dulu dekat sistem ekonomi perancangan pusat ni, sehingga kan beras pun kita tidak boleh membeli melebihi had yang telah ditentukan. Kalau dekat Malaysia kamu boleh beli, janji kau ada duit kan, belilah banyak-banyak beras kan. Tapi dekat sistem ekonomi perancangan pusat tak boleh. Kan dekat Malaysia pun ada had dia kalau barang itu dianggap sebagai barang kawalan. Kan. Alright, seterusnya pembuat keputusan. Individu tidak mempunyai kebebasan dalam membuat pilihan terhadap barangan yang ingin dibeli untuk memuaskan kepuasan manusia. Maksudnya tidak ada istilah memuaskan kepuasan diri dalam sistem ekonomi perancangan pusat. Sebab apa? Individu itu sendiri, kita lah pengguna tak mempunyai kebebasan dalam membuat pilihan terhadap barang yang nak dibeli. Maksudnya dia nak beli barang tu tak boleh. Sebab apa? Sebab kerajaan memiliki segala-galanya secara mutlak. Jadi dekat negara tersebut, pengguna ni dia tak dapat memenuhi kepuasan dia. Tak boleh memenuhi kepuasan dia. Sama juga dengan pengeluar. Pengeluar pula tidak mempunyai kebebasan dalam pemilikan dan penggunaan faktor pengeluaran. Jadi pengeluar juga tak boleh memaksimumkan keuntungan secara maksimum. Sebab apa? Tidak ada kebebasan terhadap pemilikan faktor pengeluaran. Lepas tu semua faktor pengeluaran dikawal sepenuhnya oleh kerajaan. Contoh negara Cuba, Korea Utara. Contoh negara lah, maknanya negara yang mengamalkan sistem ekonomi rancangan pusat. Yang akhir sekali, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran, pemilikan faktor pengeluaran berkongsi. Ni aja cakap berkongsi. Maksudnya individu dan pihak swasta bebas memiliki faktor pengeluaran seperti tanah, buruh, modal dan usahawan. Kan? Selain daripada itu, individu dan pihak swasta juga bebas memiliki harta persendirian. Dia nak ubah faktor pengeluaran berdasarkan matlamat dia, nak mendapatkan keuntungan, bebas. Tapi kerajaan mengawal pemilikan faktor pengeluaran melalui undang-undang dan peraturan dengan matlamat apa? Memaksimumkan kebajikan masyarakat. Di dalam sistem ekonomi campuran, terdapat beberapa faktor pengeluaran yang kerajaan miliki. Contoh, minyak mentah. Contoh, cikgu bagi satu contoh lah, minyak mentah. Sistem ekonomi, tadi cikgu cakap sistem ekonomi bebas kan? Sistem ekonomi bebas, kau cangkul-cangkul tanah kat belakang rumah, keluar minyak hitam dekat belakang rumah kamu, itu milik kamu. Kau cangkul-cangkul tanah dekat belakang rumah, keluar emas, itu milik kamu. Tapi sistem ekonomi campuran, no, tak. Sistem ekonomi campuran, cangkul belakang rumah, jumpa emas, kan? Ataupun jumpa minyak mentah. Dia bukan milik kamu, tapi dia diwartakan sebagai milik kerajaan. Itu sebab sistem ekonomi campuran di dalam pemilikan faktor pengeluaran ada sebahagian individu dan pihak swasta bebas dalam segala-galanya dalam memiliki faktor pengeluaran. Tapi ada beberapa faktor-faktor pengeluaran yang dimiliki oleh pihak kerajaan.
kerajaan. Nah, contoh hutan simpan pun samalah, hutan simpan. Bukan walaupun orang tu banyak duit tak boleh beli selagi mana milik kerajaan, air terjun dan sebagainya. Kan? Okey, seterusnya penentu kehendak. Okay, semua keputusan ekonomi yang melibatkan apa, berapa, bagaimana, untuk siapa, individu dan pihak pengeluar ataupun pihak swasta bebas membuat keputusan ekonomi. Keputusan ekonomi yang melibatkan apa nak dikeluarkan, berapa banyak yang dikeluarkan, bagaimana nak dikeluarkan, untuk siapa. Di bawah sistem ekonomi campuran, pengguna dan pihak swasta bebas membuat keputusan. Kan? Jadi pengguna juga mempunyai kuasa menentukan corak permintaan barang dan mana kita ni guna, dia boleh menentukan corak permintaan. Contoh dekat Malaysia, iPhone ni ramai orang nak beli. Jadi pengguna ni dia menentukan corak permintaan barang dan perkhidmatan bergantung kepada permintaan pengguna. Jadi dia menentukan corak tu lah. Aku tak nak lah iPhone. Jadi corak permintaan terhadap iPhone menurun. Ada pilih pula Nokia. Corak permintaan terhadap barang Nokia meningkat. Macam tu lah lebih kurang. Seterusnya pengeluar pula bebas bersaing dalam pengeluaran barang dengan matlamat dia untuk memaksimumkan keuntungan. Dia bebas bersaing sebab tak ada tarikat tunggal. Jadi dia bebas lah. Kan? Jadi kerajaan ni pula, tadi kita cakap individu dengan pengeluar kan. Tapi di dalam sistem ekonomi campuran ni, kerajaan pula membuat keputusan dalam mengeluarkan barang-barang awam. Contoh macam jalan raya yang depan sekolah kamu tu, kan, itu milik kerajaan. Kerajaan yang buat, rosak kerajaan yang betulkan, bukan pihak swasta. Kan? Selain daripada itu, lampu jalan, sekolah yang kita sekolah kerajaan, SMK Teluk Paling Garang, SMK Sejangkang Jaya, SMK Teluk Gadung, contohlah SK Sejangkang Jaya, SK Sejangkang, kan? Kerajaan yang bina. Sebab untuk apa? Untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. Ada separuh ditentukan penentu kehendak oleh pengeluar dan juga pengguna, tapi ada separuh penentu kehendak ditentukan oleh kerajaan. Alright. Seterusnya pembuat keputusan. Okey. Di bawah sistem ekonomi campuran, individu bebas dalam membuat pilihan terhadap barang yang ingin dibeli untuk memaksimumkan kepuasan maksimum. Jadi individu ni tak kisah, bebas, tak ada sekatan. Dia nak beli apa beli. Selagi mana dia ada duit yang banyak, selagi mana dia ada kemampuan untuk membeli, beli. Pengeluar pula bebas dalam menggunakan faktor pengeluaran. Untuk apa? Untuk memaksimumkan keuntungan. Dia keluar, dia tak kisah. Dia boleh dalam sistem ekonomi campuran bebas ni, sistem ekonomi campuran ni, pengeluar ni bebas nak keluarkan barang dengan menggunakan faktor pengeluaran yang tertentu. Dia tak ada hadnya. Maknanya dia bebas nak menggunakan faktor-faktor pengeluaran. Janji mempunyai kemampuan dari segi kosnya dan modalnya kan. Jadi namun kebebasan individu dan pihak swasta, kebebasan individu dan pihak swasta dan firma dikawal oleh kerajaan melalui undang-undang dan maksudnya dia tak sebebas sistem ekonomi pasaran bebas sebab ada syarat-syarat dan undang-undang diperkenalkan melalui sistem ekonomi ini oleh kerajaan. Kerajaan membuat buat peraturan untuk apa? Untuk kebajikan masyarakat. Contohnya, syarikat yang mengeluarkan asap yang berlebihan akan dikenakan saman. Sebab apa? Asap tu akan mencemarkan kesihatan, mencemarkan alam dan menjejaskan kesihatan penduduk tempatan. Jadi itu kerajaan yang kawal melalui undang-undang dan peraturan. Manakala kerajaan akan memilih teknik pengeluaran yang memaksimumkan kebajikan macam mananya, kerajaan pun dikeluarkan barang, tapi barang-barang yang dikeluarkannya kebanyakannya untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. Contoh negara yang mengamalkan sistem ekonomi campuran, Malaysia, Thailand, Singapura, dan banyak lagi lah, kita boleh cari kat internet. Okey kelas, ni latihan. Ni latihan. Yang tak buat, cikgu mengharapkan kamu buatlah sebab untuk urusan markah PBD kamu, kamu buat. Seboleh-bolehnya tunjuk pada cikgu
yang ngajar kamu kan. Jadi kelas sekian saja kelas kita pada hari ini. Sekejap. Okey, sekian saja kelas kita pada hari ini. Cikgu mengharapkan kita sentiasa, kita bulan 4 buka sekolah. Dan sepanjang bulan-bulan PKP ni, PKPB ni, cikgu mengharapkan tolong masuk ke kelas, paling tidak kamu mendengar, supaya kita tidak ketinggalan jauh sangat di dalam subjek ekonomi ni. Sebab sistem ekonomi ni memerlukan pemahaman sekurang-kurangnya 80% untuk meneruskan tajuk-tajuk yang berikutnya. Okey kelas, kita berpisah di sini buat sementara. Kita akan bertemu pada minggu hadapan dengan tajuk baru di dalam bab 2 ataupun cikgu menyentuh kepada sistem ekonomi Islam. Okey kelas, semoga kamu jaga kesihatan baik-baik dan siapkan kerja cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.